Kalau kata belum dikonfirm pun pasti maknanya ada pertuduhan kan yang perlu untuk dihadapi oleh TKM selaku Expo Agama dan juga yang di-Pertua Majlis Agama Islam Pulau Pinang yang memegang portfolio yang saya sebut. Ustaz, ada isu panas lagi. Pasal isu tanah ni Ustaz. Tanah pula ni. Yalah, tanah sekali. Sebenarnya tanah dengan isu tu dua sekali tu hari tu. Tanah yang mana ni? Tanah di Sungai Bakap. Pembelian tanah oleh Majlis Islam Pulau Pinang, tanah di Sungai Bakap. Lot saya tak ingat lotnya. Tapi tanah Sungai Bakap lah. Penonton boleh cek sendiri dah. Yang dibangkitkan oleh Berhormat Ustaz Yusni Makpiah juga. Kan? Jadi isu dia ialah duit beli tanah tu pun guna duit tawakuf. Duit tawakuf ni duit zakat lah. Duit tawakuf. Duit tawakuf. Jadi bila guna duit tawakuf ni kan, siapa yang bagi kebenaran guna duit tawakuf? Duit tawakuf ni duit zakat. Dia bukan duit majlis. Dia tawakuf tu apa? Tawakuf ni apa maksud dah? Tawakal ke? Tawar apa ke? Duit tawakuf ni adalah duit zakat yang masuk. Sebab apa? Sebab duit zakat ni dia ada haul kan? Haul tu apa? Cukup haul, cukup tempoh dia, baru wajib kena bayar zakat. Nisab dan haul. Nisab ni jumlah dia. Kemudian haul ni adalah tempoh dia. Jadi orang yang bayar sampai tempoh bayar zakat, dia baru bayar zakat. Tapi tiap-tiap tahun akaun akan ditutup. Kan? Akaun ditutup, zakat tetap masuk. Jadi duit itulah duit tawakuf. Duit tawakuf adalah duit zakat. Di mana Majlis Fatwa telah memfatwakan duit tawakuf ni kena dihabiskan dalam tempoh 6 bulan. Tempoh 6 bulan. Lepas habis semua. Kan? Cumanya bila sebut tentang duit tawakuf, duit zakat ni duit asnaf. Jadi macam mana nak menghabis tu macam mana? Jadi ini masalah dia. Ambil duit zakat untuk beli tanah wakaf. Ini satu persoalan. Kalau bab rukun wakaf pun kita mengaji dalam kitab ni pun ada waqif, mauquf, kemudian mauqufun alaih, ada sirah. Apa tu? Kita di sini pun kita pening macam mana. Siapa dia pihak yang yang pewakaf kepada dia? Siapa yang mewakaf? Dalam konteks ini siapa pewakaf? Yang keduanya kita kata mauquf, harta yang diwakafkan. Apa dia yang diwakafkan tu? Harta, tanah ke apa ke, kereta ke apa, rumah ke. Kan? Dalam bab ni tanah. Tanah Sungai Bakap. Tanah. Okey. Kemudiannya mauqufun alaih, siapakah yang diwakafkan kepada dia? Majlis Agama Islam Pulau Pinang. Majlis tu siapa? Majlis Agama Islam. Kemudian ada sirah, ada lapas. Siapa dia nak berlapas? Jadi ini dalam bab ni pun kita dah jadi satu perkara yang agak mengelirukan lah. Kemudian menggunakan duit tawakuf, menggunakan duit zakat. Siapa yang bagi kebenaran menggunakan duit zakat? Duit zakat ni dia ada 8 asnaf. Kan? Jadi kalau katakan Majlis Agama Islam selaku amil, dia boleh ambil bahagian amil saja. Maka bahagian lain dia boleh ambil lah. Duit tawakuf ni duit yang daripada bermacam-macam, daripada macam pihak untuk maknanya asnah yang berbagai. Jadi penggunaan duit zakat tu lah yang menjadi masalah. Kalau duit wakaf tak ada masalah. Kalau duit Baitul Mal tak ada masalah. Ini duit zakat. Masalah dia ialah menggunakan duit zakat untuk membeli tanah. Siapa yang bagi kelulusan? Siapa yang ada autoriti yang bagi kelulusan? Adakah ada kajian? Bukan kata majlis fatwa pun tak setuju. Sebelum daripada ini sudah ada permohonan. Tetapi di dalam sesi dalam penggal-penggal yang dahulunya, dan Majlis Fatwa sudah pun membuat kajian bahawa tanah tu tak strategik pun. Sebab apa? Sebab tanah tu di bawah pencawang. Ada pencawang elektrik, voltan tinggi. Orang nak beli tanah ni mestilah tengok dulu. Kemudiannya di situ pula, tak jauh daripada situ, ada kandang babi. Kandang babi pula. Kemudian tak jauh di situ juga ada kuari. Tempat mananya ambil batu tu. Jadi tanah tu tak strategik kan? Jadi tanah tak strategik. Jadi mereka telah menyatakan dalam fatwa
mereka tidak membenarkan untuk membeli tanah. Tetapi selepas itu kita dengar kononnya dalam masa penggulungan dia katakan bagi dalam isu tanah ini majlis fatwa boleh mengemukakan pandangan, maka tidak pihak majlis ini boleh mengikut ataupun tidak mengikut. Mana tak hormat lah. Tidak menghormati majlis fatwa yang maknanya satu agensi yang orang kata ada authority lah. Yang membuat kajian nak menentukan hukum, nak memutuskan apa dia hukum boleh tak boleh, patutnya didengari lah. Tapi orang tak cerdik pandai ahli-ahli agama dalam tu. Dia bukan majlis MPKK. Jadi majlis fatwa depa abaikan ataupun buat tak dengar, buat tak pandang ya. Kalau ada fatwa ni, ini kita nak buat satu tabiat yang tidak baik. Kalau kata mana kononnya kata diwujudkan satu ada pakar di kumpulan pengkaji syariah di bawah zakat. Itu tentulah lepas itu kajian-kajian dibuat kena diangkat ke majlis fatwa. Kan? Majlis fatwa untuk nilai balik sama ada boleh ataupun tidak. Ini yang saya sebutkan tadi tentang syariah compliance ataupun pematuhan syariah. Maka badan yang berautoriti untuk menentukan boleh ke tak boleh ialah terus tentulah majlis fatwa. Kalau majlis fatwa pun tak mau dengar. Apa punya nak jadi ni? Majlis fatwa pun tak mau dengar, tak mau dengar majlis fatwa. Tak pakai majlis fatwa. Majlis fatwa ni dia diketuai oleh mufti. Kemudian ada ahli-ahli majlis fatwa. Mereka membuat kajian, kemudian berbincang, mengemukakan hujah, kemudian membuat keputusan. Jadi yang terdahulunya tidak membenarkan. Sewaktu mana Dr. Wasalim menjadi mufti, Wan Salim menjadi mufti, pada ketika itu kajian dibuat, mereka tidak membenarkan. Tetapi selepas daripada itu tak buat kajian, dengar kata pakai putih dalam majlis agama. Jadi sebab tu saya katakan tadi timbul masalah kesamaran. Sebab apa? Sebab yang menjadi exco agama itu pun TKM, yang menjadi yang dipertua Majlis Agama Islam pun TKM, yang menjadi pengurusi zakat pun TKM. Semua TKM. TKM 1 minta kepada TKM 1. TKM 1 meluluskan pula. Tak kelang kabut kan ni? Macam Mak Sabu Mak dulu Datuk Seri Najib minta dengan Datuk Seri Najib, Datuk Seri Najib Perdana Menteri mohon Menteri Keuangan kan. Menteri Keuangan meluluskan. Ni kita boleh tengoklah apa yang berlaku. Apa yang berlaku ni. Kan? Jadi nampak perkara ni kita nampak cukup mengaibkan lah. Kan ni orang cakap, orang duk kata lebih kurang lah. Kan? Ya macam PMX katalah malu muka saya ni kan. Malu. Kalau malu ni baru turun lah. Ketua je lah kalau ada maruah kan. Kalau tak ada maruah, tak tahulah nak teruskan orang yang bermasalah macam ni. Sampai peringkat macam ni tu pun saya dengar macam-macam lagi. Ada lagi Saya dengar tapi Cikgu Gobat akan dedah kan. Tapi kita ikutlah. Orang kata Cikgu Gobat ni apalah kaki ni lah apa. Bukan kaki dia kira fakta dia bawa tu mana dengar dulu. Apa jawab lah. Kalau dia tak dia bagi tu benda tak betul. Sebab tu jawab lah. Tetapi bukan Cikgu Gobat saja, kita dengar daripada berbagai pihak. Berbagai pihak. Orang cakap ni bukan orang kedai kopi, cakap ni orang yang ada kedudukan. Orang yang kata apa, kadang-kadang duduk di keliling mereka akan tahu rupanya orang tu tak sanggup. Mereka lah yang mendedahkan kepada kita, pelbagai pihak yang mendedahkan kepada kita. Sebab tu isu tanah ni kita tengok Allah apalah nak jadinya. Kemudian kita lihat kajian ada tak ada kajian. Kemudian apa dia keputusan, bagaimana pandangan daripada majlis fatwa, kan? Jadi semua ni sepatutnya berlaku kerana ini adalah duit zakat. Duit zakat adalah duit asnaf Majlis Agama Islam Pulau Pinang memegang amanah untuk menguruskan zakat ini. Maka sudah tentulah zakat ni mesti diuruskan dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak, orang yang mustahik zakat ni kan tak ada apalah, fakir miskin yang merupakan asas yang utama dalam asnaf ni sepatutnya diberikan perhatian. Asnaf hari ni saya selaku adun lah. Kan? Saya duduk berjalan kata banyak orang susah. Kita jumpa banyak orang susah, banyak yang perlukan pembelaan.
Ya. Kita lihat sekolah-sekolah agama. Kan? Ni kita dengar kata sikit-sikit nampak kitab je. Kan dah sekolah agama rakyat berlungguk di Pulau Pinang ni. Ada pondok, ada ma'at tahfiz. Yang mereka jugalah tergolong dalam fisabilillah. Sepatutnya betapa dhaif kalau kita nak bandingkan sekolah-sekolah agama rakyat di Pulau Pinang ni dengan sekolah kebangsaan Cina ke apa kan. Jauh ketinggalan. Sangat jauh ketinggalan. Betapa teruknya kita melihat sarana sekolah kan yang dhaif tetapi adakah diberi perhatian. Patutnya ini kategori fisabilillah. Kalau 9 juta tu ke yang mengajak bantu sekolah agama rakyat. Agama rakyat, kemudian bantu orang miskin pun berlambak. Kan? Kita sedih kita lihat turun melihat bagaimana kita melihat orang miskin hari ni ramai. Seolah-olah macam dengan orang miskin ni tidak mendapat pembelaan sedangkan mereka adalah mustahik zakat. Mereka perlu dicari. Kita lihat, kita nak tanya sini adakah ni apa bancian dibuat berapa ramai orang miskin miskin tegar dia sebut sebagai miskin tegar ataupun penerima zakat orang yang layak penerima zakat kena kategori zakat kategori penerima zakat ada rekod ada rekod patutnya kena ni sepatutnya majlis Islam kena dedahkan jangan Ustaz sini minta patut kena dedahkan kata 5 orang yang dapat macam sama tu patut kena dedahkan bagi kan dah kalau kata ada bagi kalau kata duit itu duit tawakuf tu masih ada lagi kita boleh melebihkan bantuan kepada senah-senah ni kerana mereka adalah berhak kan. Hari ini kita melihat dengan isu yang bermacam kenaikan harga barangan tekanan dalam kehidupan ni cukup dahsyat kan. Okay, Ustaz, apa awal tahun 2026 dengar kata depa ada umum bonus. Best lah bonus. Best bonus. Siapa dapat bonus? Dia awal tahun 2026 ni digempakkan juga dengan berita lah pemberian bonus. Pemberian bonus bukan biasa, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa kepada siapa? Ketua Bangkang. Kepada lembaga zakat. Ya, Ketua Bangkang. Dahsyat. Bonus sebanyak 4 bulan. 4 bulan bonus. Mula dulu dapat 300 kan, RM350 menjadikan maknanya 4 bulan ni sebanyak RM12,000 belanjakan. Dia bonus pada kaki tangan awam tu berapa? Setengah bulan lah. Jom tengok saja. Tapi kurang lah. Kurang banyak. Yang ni 4 bulan. Yang ni 4 bulan. 4 bulan ni kilang 350. Kilang pun tak bagi RM700. Saya selama kerja pun tak bisa dapat 4 bulan. Habis koman pun 2 bulan lah. Untuk jaga kepentingan individu lah ni. Nak jaga nak tutup mulut ataupun nak ni. Ada udang di sebalik mi lah. Ada udang di sebalik mi. Ini satu perkara yang juga mengejutkan. Saya pun terkejut juga. Kita selepas daripada tu kita dapat berita ni. Menunjukkan kata orang ni dah tak sebenarnya duk panas lah. Kan? Duk tunggu ada masa ya depa main mengadu kat kita ni. Kan? Dia orang kata apa bangkai gajah tak boleh tutup lah. Yalah. Tak boleh tutup lah. Nak ambil duit mana? Duit zakat juga. Itu yang masalah dia. Kalau kata duit poket pengurusi ke bagi kan, kalau orang kata apa duit yang lain bukan duit zakat ni tak apa ni kan nak ambil duit zakat juga.